Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini kita akan berbincangkan atau perkongsian berkenaan dengan kehendak soalan karangan di mana teknik untuk mengetahui kehendak soalan karangan ini terguna pakai untuk semester 1, 2 dan 3. Situasi bagi kehendak soalan untuk video kali ini ialah kehendak soalan itu akan muncul selepas kata tugas. Contoh kata tugas ialah huraikan, jelaskan, bincangkan. Kebiasaannya soalan yang kita dapat sepanjang kita membuat video yang berkaitan dengan kerangan ialah dia berbentuk seperti ini. Dia ada ayat di hadapan dan akhir sekali jelaskan. Titik bermaksud ayat ini mati di sini. Cara untuk buat soalan ini sangat mudah sebab ini ialah bentuk yang biasa keluar. Yang menjadi masalah bila mana soalan itu menjadi di contoh yang kedua ini iaitu ayat seperti ini. Ada ayat yang pertama tetapi kata tugas itu muncul selepas ayat yang pertama iaitu jelaskan. Okey. Untuk ayat ini dia tidak mati di situ, dia ada perkara yang lain. Okey, bermaksud jelaskan rintangan yang perlu dihadapi dalam memastikan perpaduan kaum terjamin. Ayat yang pertama yang di sini dengan ayat yang kedua ini adalah berbeza. Okey. Serta kesan yang bakal berlaku sekiranya perpaduan di negara ini menjadi goyah. Kita akan lihat contoh yang pertama ini untuk slide yang seterusnya. Cuma di sini saya ingin menyatakan bahawa ayat yang pertama ini, okey, contoh yang pertama ini tidak sama dengan contoh yang kedua ini. Kita lihat soalan yang pertama dahulu di mana ayat-ayat yang berkaitan dengan kehendak soalan itu muncul pada ayat yang pertama dan diikuti dengan jelaskan titik. Jadi, jelaskan titik bermaksud ayat itu mati di situ. Apa yang kita perlu jelaskan? Kita perlu jelaskan perkara-perkara yang datang sebelum jelaskan iaitu usaha menjadi fokus isu satu, manakala pelbagai rintangan menjadi fokus isu yang kedua. Berbeza dengan contoh yang kedua atau ayat yang kedua ini iaitu usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara ini telah dilaksanakan seolah-olah dalam ayat ini mempunyai fokus isu iaitu usaha. Tetapi kehendak soalan itu akan muncul selepas kata tugas iaitu jelaskan. Kita perlu menjelaskan perkara yang datang selepas istilah jelaskan. Kalau tadi kita hendak jelaskan perkara yang datang sebelum jelaskan, tetapi untuk soalan yang kedua ini kita perlu menjelaskan perkara yang datang selepas istilah jelaskan. Apa yang kita perlu jelaskan ialah rintangan yang dihadapi. Rintangan akan menjadi fokus isu yang pertama. Manakala fokus isu yang kedua ialah kesan yang bakal berlaku. Jadi, fokus isu yang kedua ialah kesan. Untuk ayat ini, seolah-olah dia memiliki 3 fokus isu iaitu usaha, rintangan, kesan. Tetapi pelajar perlu pegang kepada satu fahaman sahaja iaitu kehendak soalan itu akan muncul selepas istilah kata tugas iaitu jelaskan. Saya berikan contoh yang kedua bagi bentuk soalan seperti ini. Sektor pelancongan merupakan sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada pendapatan negara. Ayat yang berwarna hitam bermaksud ayat itu tiada apa-apa atau ayat itu mati di situ sahaja. Kehendak soalan itu muncul selepas istilah bincangkan cabaran yang dihadapi. Okey, cabaran fokus isu yang pertama dan langkah-langkah yang perlu dilakukan bermaksud langkah-langkah fokus isu yang kedua. Contoh yang ketiga, ayat berwarna hitam bermaksud ayat itu ayat mati. Contoh, masyarakat moden merupakan masyarakat yang kurang mempunyai nilai kemasyarakatan. Seolah-olah kurang mempunyai nilai kemasyarakatan merujuk kepada sebab
punca atau faktor masyarakat moden kurang mempunyai nilai kemasyarakatan. Tetapi ayat ini berwarna hitam, jadi ayat ini tiada apa-apa. Huraikan kendala yang menyebabkan aktiviti kemasyarakatan kurang dilaksanakan. Kendala bermaksud rintangan atau halangan. Bermakna hanya ada satu fokus isu kombinasi 5+0. Contoh yang keempat, perpaduan merupakan elemen penting dalam pembangunan dan kesejahteraan sesebuah negara. Penting merujuk kepada kepentingan, tetapi ayat ini mati di situ. Kita akan tengok selepas istilah kata tugas iaitu jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil. Okey, bermaksud satu fokus isu iaitu langkah kombinasi 5+0. Itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.